أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Apa khabar pakcik-pakcik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para jemaah Surau An-Nur Fasa 2A Bandar Seremban Selatan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini Allah memberikan rahmat dan barakah yang sangat banyak, sebab kita berada dalam majlis ilmu. Walaupun saya tak nampak tuan-puan, tapi saya yakin dan percaya tuan-puan nampak saya. Kalau tak nampak tu ada something wrong lah yang berlaku. Ya, kena hati-hati sikit. Okey, baik. Macam mana puasa kita? Okey, Alhamdulillah. Tarawih dah selesai? Alhamdulillah. Kakak, tadi abang jadi imam buat surah apa? Sepanjang jadi imam tarawih dah 20 lebih malam ni, surah sama ke surah lain-lain? Apa surah sama? Janganlah macam tu. Al-Quran ada 114 surah. Kalau tak hafaz tak apa, buka Quran letak dekat depan tu. Kadang-kadang ada jemaah ibu-ibu, kakak-kakak komplain kan, suami bawa surah sama di setiap malam. Bawa lah lain-lain sikit satu. Dahlah kelebihan tahun ni ya, makmum dapat salam imam tarawih tu setiap malam. Kalau sebelum ni dekat masjid surau, yang lelaki dapat salam okey lah. Kalau yang perempuan menganga, dia minta apa salam imam tarawih. Tapi tahun ni makmum yang wanita terutamanya dapat salam imam tarawih. Allahu Akbar. Terbaik ya, terbaik. Okey, Alhamdulillah. Kalau kata tak dapat, kita buka Quran. Kita buka surah Al-Anjil dan sebagainya, buka surah Baqarah dan sebagainya. Sikit-sikit slow. Nak baca satu rakaat tu setengah muka boleh, suku muka pun boleh, tak ada masalah, ikutlah. Ada orang dia bahagikan setengah muka, setengah muka. Kalau rasa panjang sangat, ambil lah 5 baris, 5 baris pun boleh juga, tak ada masalah. Terpulang. Nak buat pun ikutlah masing-masing. Sekurang-kurangnya ayat yang berbeza, ayat yang berlainan. Kita belajar sedikit demi sedikit. Solat tarawih bawa ayat-ayat yang panjang. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Okey, baik. Tengah-tengah minum, rasa santai, jom sama-sama kita dalam program segmen Tazkirah ini untuk sedikit peringatan, sedikit perkongsian kita. Malam ini malam yang ketiga bersama dengan saya. Malam ini 23 Ramadan 1441 Hijrah. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita. Allah telah memilih kita untuk berada pada bulan Ramadan, dan sampai ketika ini Allah masih hidupkan kita dalam bulan Ramadan. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjalani ibadah-ibadah berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi jangan leka, jangan kita biarkan Ramadan berlalu tanpa ada pengisian. Jadi isilah dengan perkara yang bermanfaat, terutamanya isikan Ramadan kita dengan Al-Quran. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, muslimin dan muslimat sekalian, semalam saya berkongsi berkaitan tentang sejarah puasa umat-umat terdahulu, sejarah puasa Nabi-Nabi terdahulu. Saya tak cerita lagi tentang puasa Ramadan. Jadi malam ini insya-Allah saya nak berkongsi dengan tuan-puan berkaitan tentang sejarah puasa Ramadan. Sejarah puasa Ramadan. Ibu ayah sekalian, ayat yang dibacakan ataupun ayat yang menjadi dalil kefarduan puasa
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu turun pada hari Isnin tanggal 2 Syakban tahun kedua Hijrah. Artinya sepanjang baginda Nabi SAW berada di Mekah, bermula daripada Nabi diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 tahun sampailah umurnya masuk ke 51-52 tahun sebelum berhijrah ke Madinah. Ketika itu di Mekah tidak ada perintah kefarduan puasa, tak ada lagi. Tapi adakah baginda Nabi tak berpuasa? Nabi tetap berpuasa sebab Nabi tahu sejarah Nabi dahulu dan sebagainya. Dan dalam riwayat menyatakan bahawa sebelum datangnya perintah kefarduan puasa Ramadan tersebut, Nabi telah berpuasa pada 10 Muharram ataupun bagi sebagai hari Ashura. Diambil daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebab menyatakan bila mana Nabi Nuh alaihissalam selamat daripada bahteranya, selesai daripada banjir besar tu, dia turun daripada bahtera tu pada 10 Muharram dan diajak kepada umat-umat dia yang bersama dengan dalam bahtera tersebut, jom kita berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah kerana Allah telah selamatkan kita. Itu Nabi ikut kat situ. Okay. Dan waktu yang lain juga Nabi juga berpuasa pada setiap Nabi puasa pada setiap bulan 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Ini ada kaul yang berselisih lah. Ada kata Nabi berpuasa pada 1, 2, 3 setiap bulan. Ada kata Nabi puasa pada 13, 14, 15 setiap bulan ikut Nabi Adam tu, ayat Ubin. Ada kata Nabi puasa pada start 28, 9, 30. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan Nabi puasa pada 1, pada 15 dan pada 30. Wallahu a'lam. Artinya ibadah puasa sebelum difardukan Ramadan tersebut, baginda Nabi SAW telah melakukan ibadah puasa seperti Nabi terdahulu. Tujuan dia apa? Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bila mana ayat 183 ini turun, dia bukan turun bersendirian. Dia turun dengan ayat 184 selepasnya. 184 ayat yang berbunyi ayyamam ma'dudat, sampai habislah, sampai in kuntum ta'lamun. Dua ayat ni turun bila Nabi terangkan kepada para sahabat berkaitan tentang ibadah puasa. Dan di situ ayat 184 tu dia ceritakan tentang kelonggaran, berkaitan tentang ibadah puasa. Dalam sejarah dinyatakan bila mana ayat yang 184 tu ada bercerita tentang fasa untuk berpuasa ini, di mana ketika itu umat Islam boleh membuat pilihan, sama ada nak puasa ke tak nak puasa, terpulang. Dan ayat tu cerita, lihat dalam terjemahan ayat tersebut. Ayat 183 tu ayat berkaitan tentang perintah untuk puasa. 184 tu dia bercerita pula berkaitan tentang kaedah ataupun macam mana cara nak berpuasa tersebut. Tapi dalam fasa tersebut, dalam fasa itu umat Islam diberi pilihan. Sama ada yang nak berpuasa, silakan berpuasa. Yang tak nak berpuasa pun tak masalah, tetapi mereka diharuskan untuk bayar fidyah. Itu ayat 84. Itu pilihan. Dan sampailah satu ketika turun pula ayat 185. Ayat yang berbunyi syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sebut saja bulan Ramadan, di situ mula difardukan puasa pada bulan Ramadan. Tadi mula ada pilihan. Sampai pada ayat ni turun 85 ni, artinya semua umat Islam, kata Nabi, difardukan untuk kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Semua kena puasa Ramadan. Namun ada dah pengecualian tu, ada yang musafir dan sebagainya, itu kita lain lah. Tapi pada fasa ini kaum muslimin yang memenuhi syarat wajib untuk berpuasa, tidak ada pilihan lain dah. Nak tak nak dia kena berpuasa.
melainkan kecualian pada orang yang musafir, sakit dan sebagainya. Itu cerita itu pengurangan dalam ataupun rukhsah ataupun keringanan pada jam puasa tersebut. Melihat pada ayat 185 tersebut, sampai habislah ayat Al-Quran. Okey, baik. Itu berkaitan tentang permulaan puasa Ramadan. Ketika bila ada bapak kata juga ketika berada di Madinah lah, tahun kedua Hijrah tersebut, Ramadan tu. Peringkat awal diturunkan ayat 4 tu, gambar 3 tu diturunkan pada 2 Syakban. Dan bila 185 tu diturunkan pada, ada pendapat kata berkaitan 10 Syakban, ada kata 12 Syakban. Artinya sepanjang semua itu mereka tak apalah ada pilihan. Tapi turun selama ketika itu turun pula ayat 185 berkaitan tentang bulan Ramadan. Jadi artinya kena puasa Ramadan. Persoalan dia, kenapa Allah memberi nama dengan bulan Ramadan? Kenapa Allah menetapkan bulan tersebut dengan bulan Ramadan? Ramadan daripada kalimah Ramadan ataupun Ramadan, artinya panas terik, panas yang membahak. Artinya bila sebut Ramadan, artinya Allah nak berikan keampunan daripadanya. Allah nak membakar semua dosa-dosa manusia di bumi ini. Itu gambar Ramadan. Maksudnya nak bakar dengan dosa-dosa sebagainya, biar dosa tu hilang dan sebagainya. Sebab sebagai Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan penuh dengan keberkatan, nama tersebut sebagai satu simbolik. Artinya bulan yang panas terik, bulan yang di mana Allah membakar segala dosa-dosa kita, Allah membakar segala kejahatan kita, Allah menahan segala nafsu kita dalam Ramadan. Tujuannya apa? Untuk kita lebih dekat dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah di ujung ayat tersebut la'allakum tattaqun? Ibadah puasa tersebut dia akan membantu seorang manusia itu untuk jadi orang yang bertakwa. Sebab tu difardukan berpuasa pada bulan Ramadan, tanggal daripada tahun kedua Hijrah. Artinya baginda Nabi start puasa Ramadan pada tanggal 2 Hijrah. Artinya 2 Hijrah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabi wafat 11 Hijrah. Tapi 11 Hijrah tak sempat Nabi berpuasa sebab Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal. Artinya Nabi last puasa pada tahun ke-10 Hijrah. Tahun 10 Hijrah tu. Artinya baginda Nabi dapat laksanakan ibadah Ramadan selama 9 kali. 9 kali. Kakak, umur sekarang berapa? Berapa kali dah jumpa Ramadan? Lebih daripada 9 kali. Abang, berapa umur sekarang? Confirm dah 20 tahun abang kan? Agak-agak bagaimana kualiti puasa kita? Bagaimana? Baginda Nabi 9 kali je. Kita ni lebih daripada 9 kali. Cuma persoalan dia, bagaimana kualiti ibadah puasa kita, di mana level tahap ibadah puasa kita yang kita kerjakan dah berpuluh tahun tersebut. Sama-sama kita muhasabah sama-sama. Itu berkaitan tentang permulaan puasa Ramadan. Berkaitan tentang tempoh nak berpuasa tersebut. Benar, adakah mula-mula puasa itu daripada terbit fajar sampai ke terbenam matahari? Tak, belum lagi. Bila mana diturunkan Ramadan 4 tu berkaitan tentang puasa, umat Islam ketika itu berpuasa selama 22 jam. Berapa? 22 jam. Mereka akan start berpuasa daripada selepas Isyak, panjang sampai mereka berbuka pada waktu Maghrib. Itulah yang berlaku. Lepas Maghrib makan kejap, masuk dalam Isyak dah makan dah. Puasa satu hari sampai besok Maghrib, buka puasa. Makan, solat Maghrib, betul rehat kejap, azan Isyak, puasa balik sampai itu berlaku. Itu zaman Nabi SAW peringkat awal berpuasa selama 22 hari. Lalu ada seorang sahabat Nabi SAW,
dia bekerja di ladang kurma, dan bila mana sekitar dalam pukul 6.30 ke pukul 7 tu dia duduk bersandar nak tunggu waktu berbuka waktu maghrib. Sudahnya dia terlelap. Dia terlelap akibat kepenatan badan, terlelap. Dan bila tersedar daripada tidur, tengok jam dah pukul 9 dah. Artinya dah lepas waktu Isyak. Waktu Isyak. Sedangkan dia tadi tu tak sempat nak berbuka pun untuk hari tu. Dah kena puasa balik dah. Jadi bila perkara tu berlaku, lalu bertemu dengan baginda Nabi SAW, diajukan dengan masalah tersebut dan sebagainya. Apa yang berlaku, turunlah ayat seterusnya berkaitan tentang penetapan waktu puasa itu adalah bermula daripada terbit fajar sampai kepada terbenam matahari. Sama juga kisahnya dengan pengharaman untuk mengauli antara suami dan isteri pada siang Ramadan. Siang Ramadan, malam boleh, tak masalah. Ayatnya turun, uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan untuk kamu pada malam berpuasa itu apa dia? Menggauli rafathu ila nisaikum. Malam tak ada masalah, tapi siang tak boleh. Sebab tahan sikitlah nafsu tu, tahan sikit. Tenang-tenang. Itu sebab yang tujuan puasa juga untuk didik nafsu kita. Pegang nafsu tu sungguh-sungguh. Itu berkaitan tentang puasa Ramadan. Okey, baik. Setakat ni faham tak berkaitan tentang Ramadan? Boleh ya, insya-Allah, mudah-mudahan berkaitan tentang sejarah puasa Ramadan. Okey, baik. Dan dalil juga yang menyatakan bahawa kenapa puasa Ramadan bukan sahaja Al-Quran, bahkan terdapat banyak hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang kefarduan puasa Ramadan, Salah satunya kita lihat dalam hadis Nabi SAW, hadis daripada riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan juga Baihaqi, hadis yang berbunyi atakum Ramadan ataupun atakum syahrul Ramadan, atakum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, kata Nabi SAW. Datang bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Faradallahu alaikum, yang Allah berkati, yang Allah mewajibkan ke atas kamu pada bulan tersebut dengan siyamu, dengan puasa. Akhir hadis itulah panjang sebenarnya. Menunjukkan bahawa dalam hadis Nabi sebut atakum Ramadan, datang bulan Ramadan untuk kamu berpuasa. Dan bukan itu saja, ada hadis yang sangat famous, hadis riwayat Imam Bukhari, yang sering para asatizah bawa, hadis yang berbunyi man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nampak tak hadis tu? Man shoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan puasa, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya ini hujah dan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahawa ibadah puasa itu wajib dikerjakan pada bulan Ramadan. Artinya puasa bulan Ramadan artinya fardu, artinya wajib. Bulan-bulan yang lain dikira puasa sunat. Itu berkaitan tentang hadis Nabi SAW. Dan ada lagi satu hadis Nabi, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, boleh lihat dalam hadis Bukhari nombor 1909, hadis yang berbunyi sumu liru'yatihi wa aqtiru liru'yatihi fa in unni anni fakmilu iddata sya'bana thalathin. Berpuasalah kalian kerana melihatnya hilal, ini anak bulan, dan berhari-harilah kerana melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakan bulan Sya'ban sampai 30 hari. Artinya lepas Sya'ban memang jumpa Ramadan. Tak pernah lagi dalam kalender Sya'ban pun lompat Syawal, Sya'ban pun lompat Zulkaidah, tak ada. Lepas Sya'ban confirm Ramadan, lepas Sya'ban confirm Ramadan. Artinya
satu bulan yang Allah janjikan kepada kita dengan penuh dengan keberkatan, penuh dengan kemuliaan. Dan ada satu malam yang Allah ganjari dia dengan khairum min alfi syahr, dengan malam lebih daripada 1000 bulan. Apakah malam itu? Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Jadi insya-Allah teruskan bersama dengan saya pada malam esok, insya-Allah kita akan mulakan perbincangan berkaitan tentang Al-Qadar. Jadi 3 awal ini bercerita tentang puasa. Hari pertama berkaitan tentang kalimah siyam, kalimah puasa dalam Al-Quran. Hari kedua bercerita tentang puasa umat-umat terdahulu, puasa Nabi-Nabi terdahulu. Malam ini kita bincang tentang puasa Ramadan, tentang sejarah puasa Ramadan dan apakah yang berlaku dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, walaupun di segi fizikal kita berpuasa, tapi naluri kita, jiwa kita kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rasa teringin nak baca Quran, teringin nak khatam dalam Ramadan ni, teringin macam-macam kita nak buat, sebab itu datang daripada naluri kebaikan kita. Kenapa? Makhluk yang memegang jin, yang memegang nafsu kita, makhluk yang memegang di segi nafsu, yang memegang segi buruk dan sebagainya, setengah pendapat kata diikat di rantai. Tapi adakah benar? Nanti kita kupas lagi, insya-Allah. Jadi cukuplah perkongsian pada malam ini berkaitan tentang sejarah puasa Ramadan dan bila difardukan, dan bila mana dikerjakan. Dulu dikerjakan 22 jam. Sampai Al-Quran turun, ayat yang ke 187 turun, 197 turun, itu berkaitan tentang waktunya, datang waktu bila nak berpuasa. Ayat yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu ayat yang menunjukkan bahawa ibadah puasa bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Okey. Dapat pakcik? Pakcik okey, sambung minum kopi. Jumpa lagi akan datang, insya-Allah. Sekian daripada saya, Ustaz Irwan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.